وآله الكرام وأصحابه العظام وإلى مشايخنا والمسلمين أجمعين، خصوصا إلى والدينا وأولادنا وأسرتنا وقرابتنا أجمعين، وخصوصا إلى حاجاتنا ومقصودنا إما في الدنيا والآخرة، خصوصا إلى والدينا وخصوصا إلى سيدنا وشيخنا الشيخ. وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين، اجعلنا من المستغفرين، اجعلنا من المتطهرين، اجعلنا من الموحدين، اجعلنا من المهتدين، اجعلنا من المخلصين له الدين، اجعلنا من العارفين، اجعلنا من عبادك الصالحين، اجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. اللهم نجنا من القوم الظالمين، اللهم نجنا من القوم الظالمين، اللهم نجنا من القوم الظالمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف والمؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه وبركاته آمين يا رب العالمين. قال المصنف: Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi mereka pembantu-pembantu. Betul kan? Betul. Dari orang-orang yang mulia dan murid-murid yang besar, sehingga kebaikan yang menyeluruh terus lancar bagi mereka. Ini mati saja mereka, kebaikan yang mereka laksanakan masa hidup dahulu diteruskan oleh murid-muridnya hingga pahalanya berterusan tak kunjung padam. Sedangkan hal-hal yang sama tidak lancar bagi golongan apapun termasuk golongan-golongan Al-Karamiyah. Apa yang Al-Karamiyah? Iaitu golongan yang zuhud tapi kasar. Golongan tasawuf ni kata Syekh Abdul Qadir Jalani ada 12 kaum yang menyeleweng daripada tasawuf yang sebenar. Itu kata Syekh Abdul Qadir Jailani.
Sebab golongan Al-Karamiyah itu mendasarkan mazhab mereka atas dasar-dasar yang tidak benar. Saya bersama teman-temanku, iaitu Imam Al-Ghazali, sentiasa mulia selama kami berada di jalan yang ditempuh oleh imam-imam kami. Ini guru-guru kami, ulama-ulama yang muktabar. Dari madrasah-madrasah kami dan dari tempat-tempat ibadah kami, tiap saat keluar orang yang betul-betul matang. Ada yang menjadi imam dalam ilmu, ini ulama besar. Seperti Al-Ustaz Abi Ishaq, Abu Hamid, Abu Tayyib, Ibnu Faruq dan guru kami Al-Imam dan lain-lain. Juga orang-orang yang mulia atau orang-orang yang benar ibadahnya. Walaupun mereka tidak mengajarkan ilmu, tapi ibadah mereka benar. Ibadah mereka benar. Seperti Abi Ishaq Al-Shiraji dan Abi Sa'id Al-Sufi dan Nasrul Maqdisi dan lain-lain. Mereka tinggi sekali dalam ilmu dan zuhud, sehingga sebahagian kami sangat berhati-hati. Dan malahan apabila terkena sedikit sahaja hubungan-hubungan yang mudaratnya lebih banyak dari manfaatnya, sehingga segala sesuatunya menjadi mundur dan himmah-himmah juga menjadi rendah dan keberkatan-keberkatan yang hilang, nikmat dan manisnya ibadah juga hilang, kecuali dari orang-orang yang tetap berada di jalan salafus salih di antara kami. Guru-guru kami yang seperti Al-Haris Al-Muhasabi dan Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, dan pada akhirnya Al-Syafi'i wali kutub sebelum matinya, dan muridnya yang besar ialah Muzani dan Imam Harmalah dan lain-lain. Mereka merupakan imam-imam agama, ini pemimpin-pemimpin agama, rahimahullahu ta'ala, sebagai dilukiskan oleh penyair seperti mana berikut. وَمَا سَحَبُوا الْأَيَّامَ إِلَّا تَعَفُّفًا وَمَا وَجَدُوا مِنْ حُبِّ سَيِّدِهِمْ بَدًّا أفاضل الصديقون أهل ولايتي إلى سيد السادات قد جعلوا القصد تحلل عقد الصبر من كل صابر وما حلت الأيام من عقدهما عقدا. Mereka selama hidup semuanya ta'affufan. Apa ta'affufan? Iaitu menjaga maruah diri. Menjaga penghormatan diri, kehormatan diri, ta'affuf. Affafa yu'affifu. Ta'affafa ta'affufu, ta'affufan. Ta'affafa ta'affufu, ta'affufan. Ta'affafa ta'affufu, ta'affufan. Affafa ta'affufu, ta'affufan. Maksud dia apa dia? Orang yang menjaga kehormatan diri.
Orang yang menjaga muru'ah diri. Tidak mencemarkan dirinya ke lembah kedosaan, kemaksiatan, kemungkaran, kemunafikan dan berbagai-bagai sifat tercela yang lain. Mereka selalu tidak dapat melepaskan diri dari cinta terhadap Tuhan mereka, Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang utama yang benar-benar ibadahnya ahli kewalian. Ini aulia. Aulia ni jamak dari wali. Tujuan mereka semata-mata terhadap Allah Sayyidis Sadati. Dan tujuan mereka beribadah semata-mata mencari keredaan dan keampunan Allah. Tidak ada lain daripada itu. Tidak mencari kebesaran dunia, kemegahan dunia, kebanggaan dunia, kemuliaan dunia, tak ada. Kita beribadah cari juga hal-hal dunia, cari rezeki. Cari kemuliaan, takut orang katok kepala. Nak juga kebesaran dunia. Jadi bila masuk kebesaran dunia di dalam hati, tak akan masuk kebesaran akhirat, apatah lagi kebesaran Allah. Nak masuk cinta Allah, nak masuk cinta Rasul, bukanlah mudah seperti mana yang orang duk sebut. Cinta Rasul satu malam ya. Lepas tu cinta ahli muzik pula, bermalam-malam. Itu namanya majlis. Bolehlah, bukanlah salah pada tak buat langsung. Tapi jangan kita faham nak buat majlis cinta Rasul tu untuk satu malam tu saja. Sebenarnya cinta Rasul ni kena abadan abidin selama-lamanya. Sentiasa. Majlis tu dibuat hanyalah sebagai perhimpunan besar-besaran setelah sentiasa hati di dalam memandang kemuliaan Nabi, keagungan Nabi. Jadi nak dapatkan cinta Rasul, sebab nak cinta kepada Allah Ta'ala, dia kena sentiasa kena mengingati Nabi, mencintai Nabi. Jadi jalannya ialah hadirlah majlis-majlis ilmu yang Nabi dulu bangunkan. Ini malam Maulid Rasul setahun sekali. Itu pun sebab ada kambing. Kalau tak ada gulai kambing, tak datang. Lepas tu buat pula bercampur lelaki perempuan. Allah. Itu bukan cinta Nabi. Itulah yang dimurka Nabi. Majlis atas nama cinta Rasul tapi bercampur lelaki-lelaki perempuan yang ajnabi. Jadilah majlis Maulidur Rasul jadi Maulidur Syaitan. Menyambut kelahiran syaitan. Maknanya apa? Kita melahirkan majlis yang disukai syaitan. Yang memperbanyakkan syaitan. Campur lelaki-lelaki perempuan. Orang yang sabar tidak hilang kesabarannya kerana tali kesabarannya belum pernah terlepas. Mereka selalu sabar. Jadi orang sabar ni bukan senang. Bukan sabar tu seperti mana yang kita sebut sabar je lah. Itu cakap. Di zaman dahulu, pada masa datuk moyang kita, seolah-olah yang menjadi raja dapat berkuasa sepenuhnya. Tapi sekarang kita kehilangan kekuasaan itu. Dulu iaitu pada zaman kegembilangan pemerintah Islam yang memerintah dunia. Berapa lama? Lebih 1,300 tahun.
Lebih 1300 tahun Islam memerintah dunia. Sejak dari zaman Nabi berhijrah ke Madinatul Munawwarah sampailah berakhirnya pemerintahan Islam terakhir di Turki tahun 1924. Belum tu dunia ni penuh dengan kegemilangan Islam. Orang pakai jubah ni dianggap orang yang up to date. Orang intelektual. Hari ni kalau orang pakai jubah, orang anggap peminta sedekah. Itulah universiti-universiti. Di hari convocation mengambil ijazah dan sebagainya, pakai jubah. Kerana dulu-dulu ni, orang pakai jubah tu dianggap orang yang orang yang educated. Orang ilmuwan. Atau jubah. Tingginya martabat orang pakai jubah sampai nak ambil ijazah di hari convocation di universiti. Sebab itulah tradisi Islam dulu. Mana jubah tu dipopularkan pula oleh negara-negara lain. Jubah. Hari ni kita nak pakai jubah segan. Pakai seluar jin tak apa pula. Jadi kita kehilangan itu semua. Dulu kita menjadi pahlawan berkuda. Hari ni pahlawan main kuda. Tahu kuda, main kuda? Tak tahu sudah. Namun sekarang kita berjalan kaki. Dulu kita hebat. Kapal terbang tu mula-mula dicipta oleh orang Islam sebenarnya. Baru diambil oleh orang putih teori itu sampailah jadi kapal terbang pada hari ini. Namun demikian, mudah-mudahan kita tidak berputus asa di pertengahan jalan sama sekali. Maknanya kita kena perjuangkan agama itu sampailah ke hujung umur kita. Allah Subhanahu Wa Taala juga tempat memohon, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pertolongannya dalam menghadapi segala permasalahan kehidupan. Sesungguhnya dia Maha Pemurah, Maha Mulia, Maha Pemberi Kurnia dan Pengasih serta Penyayang. Apa punca Islam tu jatuh? Islam tak jatuh. Umat Islam jatuh daripada tempat yang mulia jadi tempat yang downnya. Puncanya ialah kerana ulama-ulama yang menghampiri pemerintah. Mereka ni kerjanya mengampu pemerintah supaya mereka diletakkan di tempat yang tinggi. Ulama yang hubbud dunia. Jadi apabila mereka mendekati pemerintah, pemerintah tidak mahu itu, tidak mahu ini, mereka-mereka lah yang mencari jalan macam mana nak cari kaedah supaya benda yang raja nak tu haram jadi halal. Mencari jalan untuk menjadikan benda yang raja nak yang haram tu jadi halal. Akan jadilah perkara yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan. Kerana ulama jahat ni lah. Punca raja jadi jahat, rakyat jadi susah. Punca dia, tu dia. Seperti mana kata, rosak rakyat kerana rosak pemerintah. Rosak pemerintah kerana rosak ulama'nya. Sebab ulama' hubbud dunia jadi rosak raja dan rosak rakyat. Ulama' tinggalkan dakwah, ulama' tinggalkan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ulama' kena berzikir, siapa nak merintah ke sapi. Ulama' tak berani nak tegur. Ulama' tak berani nak menegur kesalahan pemerintah.
Pemerintah buat kerja, sumber ekonominya berlandaskan riba. Oh, dia kata riba tu harus macam komputer riba. Macam mana? Syekh Muhammad Abduh Al-Wahhabi. Syekh Muhammad Abduh ni ialah orang yang pertama-tama mengatakan riba. Benda yang riba jelas-jelas dia kata tak riba. Dia kata keuntungan atas perniagaan. Akhirnya umat Islam bukannya semakin maju, semakin merosot ekonominya. Kerana fatwa jahat ini. Ini semua golongan jahat Wahabi. Wahabi ini adalah satu golongan yang disponsor oleh Yahudi. Asalnya Wahabi ini satu golongan yang disupport oleh Yahudi. Matlamat Yahudi ni nak bagi orang Islam semua ikut dia. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Baik, itulah kerjanya. Jadi kita orang yang mengaji tasawuf ni jangan hanya duk kata tasawuf tu duk berzikir ya tak kira orang. Itu mutasawwifun. Ya. Jadi kita nak ambil faham dan ambil pengertian. Tasawuf itu ada dua. Yang pertama ni hablum minallah, yang kedua ni hablum minan nas. Ulama-ulama tasawuf dulu berjuang dan berjihad menentang raja-raja yang zalim. Menegur raja-raja yang zalim. Mereka tidak takut kepada ancaman raja. Seperti Imam Asy-Syafi'i sanggup dipenjarakan. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal sanggup dipenjarakan. Kerana apa? Kerana mereka lebih takut kepada raja bagi segala raja. Iaitulah Allah Subhanahu wa taala. Baik, jangan jadi pengampu. Sebab nak berjalan mudah, ya, jangan jalan mudah maka jadi pengampu. Nak cakap yang benar takut. Sebab apa? Nanti kena ikat, kena tawan, kena gam, kena penjara, kena buang daerah pun ada. Jangan jadi pengampu kepada pemerintah. Mendekati pemerintah kerana berdakwah itu adalah terpuji. Mendekati pemerintah kerana mengampu itu terkeji. Inilah mula-mula kerja yang rosak negara Islam satu persatu itu kerana ulama-nya mendiamkan diri. Ulama-nya tak berani tegur pemerintah. Ulama-nya mengampu pemerintah. Akhirnya yang haram dikatakan halal. Yang halal dikatakan haram. Yang agama dikatakan bukan agama. Yang bukan agama dikatakan agama. Akhirnya rosaklah satu persatu. Mereka ini dahulunya amat memerangi golongan sufi. Sebab golongan sufi orang yang berani bercakap yang benar. Mereka berkata orang sufi itu sesat dan sebagainya. Supaya sinonim jiwanya dengan duniawi yang ia faham, agar dapat terimalah raja-raja dulu kepada segala yang dia ingin capaikan. Inilah kerja-kerja ulama usuk, ulama yang jahat. Maka wajib kita hindari mereka. Wajib kita jauhi mereka. Fa'alimun bil ilmihi lam yu'malan mu'adzabun min qabli abidil watan. Wa'alim tak beramal dengan ilmunya akan terlebih dahulu dimasukkan ke dalam neraka sebelum kafir yang menyembah berhala. Wa'alaikumsalam. Baik.
Itu salah satu di antara punca bagaimana kerajaan Islam dulu ni jatuh satu persatu kerana kejahatan ulama ni. Itu yang paling dasarnya. Yang kedua apabila ulama ni takut nak tegur pemerintah, maka pemerintah dengan sewenang-wenang melakukan kemungkaran. Mereka suka kepada judi, minum arak dan perempuan-perempuan comel daripada Sepanyol. Akhirnya raja ni diracuni fikiran dia dan pemerintahannya oleh orang-orang Kristian, orang-orang kafir dengan 3 perkara tadi. Apa dia? Yang pertamanya judi, yang keduanya arak, yang ketiganya betina. Akhirnya mereka dijatuhkan oleh penjajah satu persatu. Puncanya kerana mereka menentang kesufian. Itu punca asalnya. Ini kajian orang Yahudi. Ya. Kajian orang Nasara. Punca menang dalam perang salib kerana orang sufi ni kukuh, gagah, berani. Punca raja-raja ni nak bagi kalah ya dengan meracuni mereka jangan hidupkan kesufian di dalam negaranya, dalam pemerintahannya. Cuba tengok Arab Saudi dulu. Berbanding dengan Arab Saudi sekarang. Arab Saudi dulu, sebelum datangnya Wahabi, tak nama Arab Saudi, dinamakan Tanah Hijaz. Jadi apa? Jadi baldatun tayyibatun warabun ghafur. Siapa lagi menuntut ilmu, beramal ibadah, selamat. Orang kafir pun tak berani masuk Hijaz. Sekarang orang kafir dah masuk Masjidil Haram. Masuk dengan bangganya. Ya, Masjidil Haram dah tak ada apa, dah buka aurat pun boleh kan. Sejak Wahabi merintah. Cuba tengok sendiri, tak payah kita cerita. Semua orang tahu bukan? Sejak Wahabi memerintah ni rosak satu persatu Arab. Boleh tengok sendiri, kita tak payah cerita dalam kuliah, jadi buang masa. Cuba nak cerita ya, macam mana kerajaan Islam dulu boleh jatuh satu persatu. Sampailah hari ni tak ada satu pun negara di dunia ni yang boleh kita gelarkan negara Islam. Negara umat Islam ramai banyak. Negara Islam ni tak ada lagi dah. Tunggu Imam Al-Mahdi je lah. Tapi dalam kitab hadis ada disebutkan pejuang-pejuangnya tetap ada sampai akhir zaman. Walaupun tak ada negara Islam itu tidak ada di atas muka bumi. Dalam masa hampir kiamat ini, sebelum datang di Al-Mahdi Al-Muntazar, tapi pejuang-pejuangnya tetap ada. Mudah-mudahan kita tidak tergolong dalam orang-orang yang memerangi pejuang-pejuangnya. Walaupun kita ni bukanlah pejuangnya. Kita ni cuma inginkan kebaikan. Nak kata pejuang, tak berjuang pun. Berjuang ke? Perjuangan perut je lah. Mulut kata berjuang, perangai kita tak berjuang. Betul tak? Buat maulid Rasul setahun sekali. Lepas tu benci Rasul. Malam maulid Rasul, bacalah selawat, qasidah, burdah, zanji dan sebagainya. Tala'al badru alaina. Itu malam maulid Rasul. Malam besok, last week. Dia tukar dah. Pattern lain pula. Ini apa ni? Semua boleh. Semua boleh. Kod ni boleh, kod ni pun boleh. Itu kata Malaysia boleh. Satu orang jatuh lubang, datang mencarinya beratus orang.
Tak berjumpa sampai sekarang. Sibuk cari seorang. Yang 1.2 juta orang terlepas mana pergi pun tak tahu. Tak ada pergi cari pun itu orang. Mana orang-orang ini? Yang sudah mati dia tidak bahaya. Dia sudah jatuh lubang, tenggelam. Dia tidak tak bahaya lagi dah. Hang tak cari pun tak apa. Kampus je lah. Ni yang bahaya 1.2 juta ni. Yang masuk negara tak keluar-keluar. Entah jadi apa. Kalaulah 1.2 juta itu ialah orang yang hebat-hebat badannya, kukuh-kukuh. Dia punya kepalanya. Mungkin mereka ada senjata. Yang kita tidak tahu. Kalau lawan dengan tentera Malaysia ada berapa ya? Tentera Malaysia sampai pencen hari ni rasa tak sampai pun sejuta. Betul tak? Tak sampai pun sejuta tu termasuk yang dah pencen. Mereka 1.2 juta. Agak-agak boleh menang tak? Seorang lawan dua orang. Ini Ustaz Wan ni tentera. Boleh lawan? Seorang lawan dua. Seorang pegang kaki, seorang geletek. Mati itu tak payah senepang. Kenapa sibuk sangat pergi cari yang seorang tenggelam tu? Tak sibuk pergi cari 1.2 juta yang hilang ni. Yang lebih bahaya ni. Mana yang lebih bahaya? Yang sudah hilang tenggelam bumi ataupun yang masih hilang di atas bumi? Mana lebih bahaya? Cuba pakai akal tengok. Ini menunjukkan apa ini? Kenapa tak sibuk mencari yang hilang 1.2 juta, 1.2 juta yang masih berada di atas bumi? Kenapa sibuk pergi cari yang hilang seorang dalam bumi? Apa takut dia keluar jadi dinosaur ke apa? Ini apa sebab ini? Cuba fikir tengok. Dia nak bagi orang terlupakan orang hilang 1.2 juta yang masih hidup ini. Dia sibuk-sibuklah pergi cari keling seorang yang tenggelam dalam bumi tu. Esok nanti akan keluarlah pula fakta. Masjid ni buruk, tak boleh bina. Pasal apa? Dia telan orang. Barangkali. Cuba tengok tokoh Cina mana ada telan orang. Uli Hindu mana ada telan orang. Masjid juga telan orang. Jadi kita robohkan masjid. Barangkali. Saya tak kata barangkali. Macam COVID dululah saya kata barangkali. Banyak sungguh. Bukan? Dulu orang marah saya cerita buat COVID. Baik tuan-tuan. Jadi, kenapa kita sibuk dengan perkara yang tidak bahaya, tapi kita tidak sibuk dengan perkara yang amat bahaya kepada diri kita? 1.2 juta ni bukan sedikit tuan-tuan. Kalau dia datang kat Sungai Raya ni, ranak kita. Ranak kita. Pondok kita ni habis musnah. 1.2 juta ke sikit lah. Cuba tengok satu orang yang masuk duduk sana. Muka tak pernah senyum. Tatah tu satu di antaranya. Barangkali. Kita tegur pun tak reti. Tu jenis mata sepek yang Nabi kata. Golongan mata sepek. Jaga-jaga golongan mata sepek, dia akan duduk di serata dunia. Dalam hadis sudah ada menyebutkan, inilah golongan mata sepek yang akan menentang umat Islam di akhir zaman. Merata dunia dia duduk. Kita pula pergi jual tanah kat dia. Bertapak di belakang sana. Tak apa dia letak sana, kita pun tak tahu. Kalau nak mati kita dululah. Pasal kita ada sepadan dengan dia. Dia buat-buatlah, belah itu, belah ini. Tak simpan senjata, kita tak tahu. Muka tak pernah senyum. Ya. Adakah polis pernah pergi serbu tengok cek dia apa dia buat? Tempat kita selalu polis datang.
Ya, sampai Bukit Aman pun datang. Sana sebelah ada orang datang. Tak ada. Askar pun tak ada pergi. Polis pun tak ada pergi. Sini semua datang. Polis ada. Askar ada. Bomba ada. Pejabat hutan ada. KKM ada. Semua ada. Macam-macam ada. Sana apa pun tak ada. Tak apa dia bikin, kita pun tak tahu lah. Katanya ada sarang burung. Tak ada sarang burung dalam tu apa barang pun tak tahu. Kenapa? Sekarang burung pun tak ada bunyi. Apa dia taruh sana pun kita tak tahu lah. Selalu orang masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar. Kadang-kadang mata sepet. Kadang-kadang mata bulan. Luar-luar orang alam. Kita pun tak tahu. Sana tak ada orang kejau. Sini selalu orang kejau. Sedangkan kita duduk dalam negara yang mereka kata negara Islam. Mereka kata. Tapi kenapa orang Islam sangat-sangat nak disiasat, nak dikaji. Tapi kenapa golongan itu tidak dikaji, tidak disiasat. Apa dia bikin kita pun tak tahu. Kan? Kita nak report, kita pun tak tahu apa dia ada sana. Nanti kita pula dituduhnya resis lah. Apa lagi? Dia kata apa? Kita ni teroris lah. Nak report pun tak berani. Takut. Ya, nanti yang salah dia katakan benar. Yang benar dia katakan salah. Itulah dia. Tak ada pula orang nak pergi report. Orang kampung pun tak ada report. Itulah, tak ada siapa pergi serang, tak ada siapa pergi report. Inilah dia dunia akhir zaman. Orang Islam akan ditindas. Bukan ada orang kafir, orang Islam juga. Punca negara Islam jatuh satu persatu bukanlah semata-mata orang kafir yang menyerang. Tetapi kerana ada orang Islam yang jadi balaci kafir. Tahu balaci? Pembelot. Cuba tengok Malaysia hari itu tanah Melayu. 446 tahun dijajah. Yang menjajah bukan semata-mata penjajah. Tetapi Melayu juga yang jadi balaci kafir, balaci penjajah, pembelot. Dia tak dapat apa yang dia nak, dia jadi pembelot. Macam kita hari ni. Dia tak dapat jadi menteri, dia belot. Dia tak dapat jadi pemerintah, dia belot. Janji aku dapat. Jadi pemimpin, jadi menteri, gajinya besar. Inilah dia perangai orang kita. Yang Nabi sebut dalam hadis, orang Islam begitulah di akhir zaman. Ya, Nabi ada sebut. Wa qalilun minasyakirin, sedikit yang bersyukur. Yang nak jadi orang bersyukur, jadi orang yang berjuang berjihad di jalan Allah Ta'ala, sementara zahirnya Al-Mahdi Al-Muntazar sedikit. Dia pun ditindas, diganggu gugat. Tapi mereka tidak bertumpu hati kepada makhluk. Hati mereka penuh dengan Allah. Yang memberanikan mereka bukan harta mereka. Yang memberanikan mereka bukan penyokong mereka. Yang memberanikan mereka bukan kekuatan mereka. Yang memberanikan mereka ialah Allah. Di dalam hati mereka hanya ada Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Mereka tidak takut sebarang ancaman. Imam Syafi'i, cuba lihat dipenjarakan. Sedangkan anak muridnya ribu. Ratus ribu. Mungkin juta. Tapi itulah dia, bila orang buat kerja Islam, dia akan kena musibah demi musibah. Dan mereka tidak takut pada musibah. Yang mereka takut hanyalah kepada Allah. Ujian demi ujian mereka terima. Dalam Quran disebutkan, barang siapa dikehendaki oleh Allah menjadi baik,
Nescaya mereka ditimpakan musibah demi musibah. Kegusaran hati, kekusutan fikiran, kesakitan badan, kemelesetan ekonomi, kebencian manusia, pulau oleh makhluk dan berbagai-bagai sehingga nyawa mereka menjadi tebusan. Kerana yakin mereka dengan janji Allah. Jadi kita nak didik jiwa kita tu macam tu. Bukan senang, cakapnya senang. Dia tak mari motor duduk depan dai. Dia mari motor duduk depan dai, betul belakang lalu, wassalam. Habis. Ya. Sebab itu jangan mula. Mula apa? Mula pesanan yang disebutkan oleh Imam Hanafi. Imam Hanafi kata apa? Jangan kamu berdiri di pintu sultan. Kalau kamu sudah berbaik dengan golongan pemerintah, nanti kamu akan tersadung kaki. Bila kamu baik, berdiri di pintu pemerintah, kamu melangkah masuk ke istananya, satu masa kamu akan tersadung kaki, tersepak bendul. Jadilah kamu sujud kepada pemerintah. Kinayah itu, simbolik kata begitulah. Kamu akan patuh padanya. Jadilah seperti mana ulama-ulama yang terdahulu. Wal'iyadu billah, thumma wal'iyadu billah min zalik. Ada ngerti ke? Ada ngerti? Tu nak cerita mengenai bagaimana negara Islam tu boleh jatuh satu persatu di zaman dulu. Ya. Sekarang dah jatuh, makin dijatuhkan sebab orang Islam itu sendiri. Baik, habis. Adapun sifat tafwid. Apa dia tafwid? Tafa waw ya dot. Tafwidun. Kita ni kena tafwid, ufawidu ilaika. Aku berserahkan diriku kepadamu, ya Rabbi ya Ilahi. Tafwid maknanya menyerah. Menyerahkan diri kepada hukum Allah. Itu maksud kata tafwid, menyerah pada Allah. Bukan dengan mana tak buat apa-apa, ikutlah Tuhan nak buka mana, nak bagi melayang ke, nak bagi menyelam ke, nak bagi terbenam ke, bukan gitu. Maksud kata tafwid ni orang yang menyerahkan dirinya kepada hukum Allah. Apa yang Allah Ta'ala suruh, yang tu dia buat. Apa yang Allah Ta'ala larang, ditinggalkan. Sungguh-sungguh dia. Orang yang mengurangkan, orang yang tidak meninggalkan kewajipan, mereka membanyakkan yang sunat. Bahkan mereka mengurangkan yang harus. Haram dan makruh mereka tinggalkan, kita mana boleh buat. Kita tak boleh buat yang haram hari-hari kita buat. Cuba tengok hari-hari, ustaz pun, kan? Macam saya lah. Orang panggil ustaz, tak ustaz pun sebenarnya. Orang panggil dia. Orang gelarkan. Dah tak ada rotan, tali rupiah pun jadi. Kan? Orang panggil ustaz lah. Ustaz pun nama je lah ustaz. Ustaz Cak Ayam. Ya, tak ada apa-apa kelebihan. Tak ada apa-apa ilmu pun. Akhir zaman kan lemah. Lemah beramal ibadat. Boleh sembang je lah. Ini akhir zaman ya. Minat muzik, minat itu, minat ini. Hati bila ada dunia, bila hati cinta dunia, dia takkan masuk cinta akhirat, cinta Rasul, apatah lagi cinta Allah. Dalam hati ada cinta dunia, dia tak akan masuk cinta akhirat, apatah lagi cinta Rasul, apatah lagi cinta Allah, lagilah tak masuk. Apatah lagi dunia yang dicintai itu ialah dunia yang bermaksiat kepada Allah. Cinta muzik.
Kita mengaji pondok masih minat muzik Hindustan, apa cerita? Tengok kebodohan dia sikit sudahlah. Jangan beri syok. Tengok kebodohan dia supaya ambil iktibar. Aku jangan jadi macam ni, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Bila kita tengok benda maksiat, jangan sampailah hati kita ni seronok kat situ. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Jangan sampai seronok ke situ. Ni bukan sangat seronok ke situ. Dia syok ke situ, dia viral pula kat orang. Orang panggilnya ustaz. Orang panggilnya ustazah. Sudah. Orang sebagai guru, dia menunjukkan yang baik kepada orang. Dia viral Hindustan. Apa cerita ni? Saya ada satu lah grup tu. Saya tak maulah cerita. Sagi ada pula yang dengar daripada grup tu. Tak seronok marah pula kita. Tapi nak khabar itulah. Kalau dia dah bergelar Pak Lebay, janganlah kau viral lagu Hindustan, lagu mengarut tu. Amitabh Bachchan. Lagi siapa lagi? Shah Rukh Khan. Tak payahlah. Tak payahlah. Jatuh muruah seorang Pak Lebay. Mana dia ta'afufan? Tak kita baca semua tadi tu. Mana ada ta'afufan? Tak ada ta'afufan. Yang ada kemaksiatan lah. Jadi kita dengar seorang tu dosa kita dengan Allah Ta'ala. Kita boleh taubatlah. Seorang-seorang kita. Kalau kita dah viral ke orang tu dengar. Yang orang tu pula syok juga viral sana pula. Dia dosa tu jadi maksiat jariah. Tak habis, tak kunjung padam sampai kita masuk kubur. Yang dia katakan harus dengan muzik oleh segolongan mazhab Maliki itu ialah muzik yang lagunya itu menjuruskan kepada cinta Allah, cinta Rasul, cinta agama. Ni kalau kamu viralkan lagu coach, tahi kau. Yang tu nak jadi apa agak-agak? Kocai tai lagunya. Ni pun tak faham apa dia kata kan. Tapi kita boleh tahulah apa maksudnya tu. Bukanlah mengagungkan Allah, mengagungkan Rasul. Jauh sekali. Faham ya? Benda maksiat jangan viral. Kita dah dengar, kita delete lah. Jangan viral orang kata. Jadi kita tu menyebarkan maksiat kepada orang. Kalau kita mati orang masih dengar, itu dinamakan apa dia? Maksiat jariah. Tak kunjung padam, dosa tu masuk ke kubur kita. Maksiat ni lebih berat daripada taat tu. Maksiat ni lebih berat daripada taat. Dulu kita pernah baca dalam sebuah hadis bukan? Satu orang yang beribadah selama 30 tahun, tiba-tiba dia mati selepas sekali berzina. Di akhirat ditimbang sekali zina tu lebih berat dari 30 tahun beribadah dia. Dosa zina tu menindihnya, menindahnya, tak nampak apa dah, tak nampak pahala dah. Ibarat semut ditelangkup dengan pinggan. Nampak pinggan, semut tak nampak. Apatah lagi kalau dah berpuluh kali sentiasa ada bermaksiat. Berat. Kamu faham mana tu besok jadi Pak Lebay, Mak Lebay. Jangan viralkan benda maksiat. Termasuklah iklan-iklan yang ada gambar perempuan buka aurat. Kadang-kadang namanya syarikat bagus. Al-Kaabah Sendian Berhad. Sedang. Tapi dia punya poster iklan dia tu perempuan pakai tudung budak.
Ataupun pakai tudung tapi dia bermakeup. Bibir tu je merah menyala. Pipi merah menyala juga. Orang kena tengok highlight tu, orang tengok awet tu. Gambar tu menaikkan syahwah orang. Jadilah maksiat jariah. Ya? Jadilah maksiat jariah. Tak sedarkah? Sebab dosa seorang-seorang tu lain. Kita senang bertaubat pada Allah. Tapi bila maksiat itu sudah kita sebarkan kepada orang lalu kita mati, maksiat itu masih tertinggal di atas muka bumi, sentiasalah dosanya masuk ke kuburan kita. Maka itu salah satu di antara apa? Di antara perkara yang menyebabkan akaun kita diblok di akhirat. Akaun bank kena blok pun rasa susah. Ni akaun akhirat diblok. Baik, habis di situ. Kemudian kata dia, adapun sifat tauhid yakni menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada dua perkara penting yang perlu direnungkan, iaitu yang pertama, seperti mana maklum bahawa sebarang pilihan yakni usaha atau ikhtiar tidak mungkin dapat dilakukan kecuali oleh orang yang benar-benar mengetahui hal ehwalnya secara zahir dan batin, sekarang dan juga nanti. Sebab kalau tidak demikian, dia tidak akan terselamat. Kita nak buat apa-apa pun, kita kena faham apa itu risikonya dulu. Nak menega kena tahu risiko dulu, kena untung ya. Bahkan akan sangat terdedah dengan sebarang kebinasaan. Begitulah kita nak menega perkara-perkara akhirat. Nak buat ibadah. Kena ada ilmu dulu. Al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Hendaknya difikirkan anda kata engkau meminta kepada seorang badui atau orang kampung atau meminta kepada seorang pengembala domba. Apa domba? Kambing. Biri-biri. Kalau orang Indonesia dia sebut biri-biri. Domba ni. Untuk memastikan sama ada wang ini palsu atau asli, memisahkan mana yang baik dan mana yang buruk, nescaya dia tidak tahu. Sebab dia hanya seorang badui atau orang kampung atau pengembala domba yang tidak banyak mengerti tentang keaslian wang tersebut. Maknanya orang tak sekolah lah. Kerana orang tak sekolah bukan orang kampung. Kerana ada orang kampung lagi bijak pada orang bandar. Orang kampung lagi sekolah tinggi. Yang ada ramai orang kampung hari ni. Tapi sebab apa dia kata orang kampung di sini? Sebabnya zaman dulu orang kampung tak sekolah. Zaman dulu. Tapi zaman sekarang ni orang kampung yang banyak sekolah, yang banyak tinggi-tinggi pelajarannya, orang bandar duduk serenti. Betul tak? Juga anda kata engkau meminta perkara yang sama pada peniaga di pasar. Tetapi ia bukan ahlinya dalam menguji wang palsu atau tidak. Mungkin sukar juga. Jadi engkau tidak akan selamat. Kecuali dengan menyerahkan wang tersebut kepada pihak yang benar-benar berpengalaman. Tahu mana emas dan mana perak. Mana loyang dan mana tembaga. Dan tahu rahsia-rahsia yang ada pada emas dan perak. Bagi memastikan keasliannya. Pengetahuan ini meliputi segala segi dan tidak dapat mengetahui melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rosak kereta, takkan nak pergi kedai basikal, repair, mana boleh. Faham lagi? Yang rosaknya kereta. Pergi hantar kedai basikal. Boleh ke dia repair? Mestilah tukangnya, ahlinya. Siapa dia? Pomen kereta lah juga. Pomen kereta tu pun tak tentu lagi boleh buat, tak boleh buat. Kadang-kadang nama pomen. Bukan pomen bagi baik, pomen bagi rosak. Orang Melayu kata apa? Tikus membaiki labu. Elok-elok rosak satu, relai terus semua.
Hanya Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang mengetahui segala-galanya. Kita ada masalah, mengadulah kepada Allah. Fa in tanaza'tum fi syai' faradduhu ila Allah wa Rasul. Apabila kamu berbantah-bantah dalam satu perkara, maka hendaklah kamu kembali kepada Allah dan Rasul, iaitu rujuk Quran, rujuk hadis. Tak faham Quran, tak faham hadis, fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun, kata Allah. Tanyalah orang reti kalau kamu tak reti. Orang yang reti dalam bab Quran, orang yang reti dalam hadis. Semua kehidupan kita duduk dalam Quran dan hadis. Jangan tak percaya itu. Kita orang iman, kita orang beriman, kita orang Islam. Wajib percaya, tak percaya kafir. Kau nak percaya? Ya? Tapi kita ada masalah, bukan nak tanya orang yang ahli. Kita pergi tanya orang betul sepek. Ini masalah kita. Ada masalah, pergi tanya orang kapi. Dulu negara pernah susah. Dikekang ekonomi. Buatlah dasar. Dasar pandang ke timur. Kau makin berat. Kau makin nak bankrupt. Akhirnya, negara bertambah hutang. Lepas tu buat pula. Mula-mula dasar pandang ke barat, bertambah hutang juga. Buat pula dasar pandang ke timur, bertambah hutang. Tak nak tak buat. Suka buat, tak serasi tinggal. Tak boleh, kita tidak ada pilihan. Kita tidak ada pilihan dalam mengisi kehidupan kita yang masih ada beberapa hari ni. Kita tak boleh buat pilihan. Nak ke tak nak, tak boleh. Kita mesti duduk dalam Islam keseluruhan. Allah Ta'ala kata apa? Udkhulu fi silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan. Tak boleh yang serasi, yang tak serasi tinggal. Tak boleh. Itu liberal. Itulah liberal. Akhirnya agama semua serupa. Itu dan mengatur. Tidak berhak seseorang itu memilih dan mengatur dari sesuatu yang mereka sekutukan. Allah sekali-kali tidak ada yang menyamai ia. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu. Kerana takut Allah. Itu makna kata menyerahkan diri kepada Allah. Ya. Itu maksud kata menyerahkan diri kepada Allah tu ialah kita tunduk dan patuh. Itu yang perlu kita faham. Jadi kita bergantung dengan kerja untuk makan. Betul lah kena kerja walaupun dah pencen. Belum kaya. Nak kaya dulu. Nak hidup sedap dulu. Lepas tu nak mati pun tak apalah. Itu namanya takut mati yang mazmumah. Takut mati yang terkeji. Maka tu nama takut mati yang hubud dunia lah tu. Satu lagi takut mati sebab apa? Takut mati yang mazmumah. Itu namanya alwahan. Nabi kata, umatku di akhir zaman akan terkena dua penyakit. Iaitu alwahan. Sahabat tanya, apa itu al-wahan ya Rasulullah? Takut mati yang terpuji. Apa dia takut mati yang terpuji? Yaitu takut mati kerana ia menyedari dirinya aku orang yang kau limpahi dengan rahmat, hidayah, taufik. Jadikan aku orang yang bertaubat. Jadikan aku orang yang beramal ibadah. Jadikan aku orang yang ada satu cerita bahawa seorang yang soleh mendapatkan ilham dari Allah. Ila akhirih wallahu a'lam. Wala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wallahu a'lam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ala alihi wa sahbihi.